Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita teruskan di video yang kedua. Okey, jadi kita akan tengok di video kali ini berkenaan dengan ionic bonds. Okey, macam manakah dia punya pembentukan ionic bonds dan apakah dia punya prinsip ataupun konsep yang boleh terbentuknya ionic bond. Okey, so kita dah belajar sebelum ni. Chemical bond ni ialah bila mana elements dengan elemen yang lain dia membuat satu ikatan lah. Okay. So untuk ionic bond, dia melibatkan dia melibatkan transfer of electron. Okay, maksudnya katakan kita ada dua, kita ada elemen A, kita ada elemen B. So dia melibatkan transfer of electron. Maksudnya ada satu atom yang akan bagi dan satu lagi atom dia akan accept elektron tersebut. Okay, contoh A dia akan bagi elektron dekat B. So A akan donate, B akan receive. Okay, so untuk ionic, okay, dia melibatkan atom metal, elemen yang bersifat metal. Metal ni logam lah. Okay, metal dan juga elemen-elemen non-metal. Elemen-elemen yang bukan metal. Okay. So macam mana kita nak kenal elemen metal, macam mana kita nak kenal elemen-elemen yang bukan non-metal. Okay, yang non-metal. Okay, nak kenal dia senang, cukup senang. Kita tengok grup dia sahaja. Okay. Grup 1, grup 2 dan grup 13. Okay. 3 grup ni, grup 1, grup 2, grup 13. 3 grup ni ialah grup-grup di mana dia elemen-elemen yang dalam grup 1, grup 2, grup 13 ni dia metal. Kalau non-metal, dia grup 14 sehingga grup 17. So grup 1, grup 2, grup 13 ialah grup metal. Grup 14 sehingga grup 17 ialah grup-grup non-metal. Maksudnya elemen-elemen yang ada dalam setiap grup ni dia bersifat metal ataupun non-metal. Okey, itu nak kenal dia. Okey. So, bukan selalunya lah, memang dalam ionic bond ni dia punya konsep dia, elemen yang metal, atom yang metal akan donate. Metal yang akan donate, maksud dia metal yang akan bagi elektron. Metal yang akan donate elektron kepada non-metal. So non-metal ni dia receive. So metal bagi, non-metal receive. Boleh faham? Okay. So konsep dia, okay, cikgu ulang balik. Ionic bond melibatkan transfer of electron. Maksudnya ada satu atom yang akan bagi elektron dan satu lagi akan accept. So siapa yang bagi elektron ialah elemen ataupun atom metal. Okay. Apakah contoh-contoh atom metal? Contoh-contohnya ialah elemen-elemen di dalam grup 1, grup 2, grup 13. Okey. Dan siapakah yang akan receive elektron tersebut? Non-metal. Apakah contoh-contoh elemen non-metal? Grup 14 sehingga grup 17. Okey, boleh? Okey. Dan bila metal, bila atom metal dia dah bagi elektron, dia akan jadi positive charge. Okay, dia akan jadi positive charge. Maksud dia dia dah jadi positif. Asalnya dia neutral, tapi dia jadi positif. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, dan elemen-elemen non-metal, dia bila dia receive elektron, dia jadi negative charge. Okay, ataupun dia jadi ion lah, senang cakap. Okay, so positive charge ni positive ion. Okay, positive ion ni cation. Okay, negative charge ni ialah anion. Okay, boleh. Okay, so kita tengok contoh. Okay, sekarang ni kita tengok contoh. Okay, sebelum tu, okay, cikgu nak ingatkan lagi sekali. Okay, so kenapa elemen-elemen ni ataupun atom-atom ni dia buat bond? Kenapa dia kena buat bond? Satu dia sebab untuk mencapai stability. Okay, ingat ni, ini sebab dia nak mencapai kestabilan. Stability dari segi electron arrangement. Sama ada octet ataupun duplet. Octet ataupun duplet. So kita tengok contoh. Kita tengok contoh metal lah.
Okey, apakah contoh metal? Okey, katakan cikgu ambil sodium lah, sodium. Okey. So sodium dia group berapa? Sodium group 1 sebab dia punya arrangement dia 2.8.1. Okey. So valence dia 1, maka dia ialah group 1. Okey, bila group 1 dia jatuh di bawah kumpulan metal. Okey, dia jatuh dalam kumpulan metal sebab group 1. So bila metal, kerja dia bila dia nak buat bond, dia akan donate, dia akan bagi. Okey, dia akan bagi, dia akan donate. So berapa dia nak donate? Dia nak donate 2 ke, 1 ke, 3 ke, 8 ke, 10 ke? Okey, dia akan donate valence. Okey, ingat dia akan donate valence. Valence dia 1. So dia akan buang 1 ni. Okey, dia akan buang 1 ni. Okey, maksudnya kalau kita draw lah, kalau kita lukis kan. So sini tengah-tengah ni ada Na, and then ni ada nucleus. Okay, so first shell kita ada 2, 1, 2. Second shell kita ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third shell, okay, third shell kita ada 1. Okay, 2, 8, 1. Tapi yang valence ni, yang paling luar ni, disebabkan 1 dan dia nak mencapai kestabilan, dia nak mencapai octet. So 1 ni dia akan buang. Okay, dia akan donate, dia akan loss, dia akan hilang. Okay, dia akan bagilah dekat atom yang dia nak buat ikatan tu. Okay, boleh faham tak? So bila dia dah donate, dia akan jadi Na+. Asal dia Na ni atom, dia neutral, tak ada charge. Tapi bila dia bagi 1, dia akan jadi +1. So dia akan jadi Na+, dia akan jadi cation, dia akan jadi positive charge. Okay, so macam mana nak tulis dia? Asal dia Na. Okay, dan metal ni dia loss. Bila loss, anak panah. Okay, anak panah loss, dia hilang. So dia akan jadi Na+. Okay, dia menjadi Na+, dan dia membebaskan berapa elektron? Dia membebaskan 1 elektron tambah E. Boleh tak? Okay, so asal dia Na ni atom lah. Okay, so dia buang 1, dia buang 1. So dia jadi Na+. Berapa dia buang? Dia buang 1 elektron. Okay, dan anak panah ni menunjukkan dia buang, dia lost elektron. Okay, boleh faham tak setakat tu? Okay, ni untuk metal. Okay, untuk non-metal pula. Okay, dah balik ni. Okay, katakan cikgu ambil klorin. Okay, klorin, Cl. Okay, so klorin group berapa? Klorin group 17. Macam mana tahu group 17? Sebab valence dia 7, 2.8.7. So valence dia 7, so tambah 10, dia akan jadi group 17. Okay, dan ingat group 17 ni group non-metal. Bila kata non-metal, maksudnya dia akan receive elektron. Metal donate, non-metal akan receive, dia akan dapat. So bila kita draw, okay, katakan Cl kat tengah. Okay, first shell kita ada 2. Okay, second shell kita ada 8, 6, 8. Dan third shell kita ada 7, 2, 4, 6, 7. Okay, so klorin perlukan lagi berapa untuk dia mencapai 8? Klorin perlukan lagi 1. Betul? Okay, klorin perlukan lagi 1. So dia kena dapat 1 elektron, barulah dia jadi 8 kat sini. Okay, boleh. So non-metal ni dia kena terima. Kenapa? Sebab dia lagi senang nak terima. So katakan dia 7. So 7 ni kalau dia buang, membazir. So baik dia ambil 1 je untuk cukupkan jadi 8. Betul tak? Kalau macam Na tadi 2.8.1. So 1 dekat ujung tu, kan Na tadi 2.8.1. Okay, so bila 1 kat ujung ni, lagi mudah dia buang ke lagi senang dia nak ambil? Dia kalau dia nak ambil, dia kena ambil lagi 7, betul tak? Untuk jadikan 2.8.8. Okay, ni Na tadi. So lagi senang dia buang. So dia buang 1. Bila dia buang 1, dia jadilah 2.8. Okay, maksudnya dia tinggal 2 shell je. Shell pertama 2, shell kedua 8. Okay, tapi kalau klorin dia ada 3 shell. Shell pertama 2, shell kedua 8, shell ketiga 7. So valence tu 7, dia lagi senang ambil daripada dia buang 7, dia senang untuk ambil.
So berapa lagi yang diperlukan untuk mencapai 8, untuk mencapai oktet? Diperlukan lagi 1. So dia kena dapat 1 elektron. Okay, so macam mana kita nak tulis dia? Okay, asal dia Cl. Okay, so bila dia gain, ingat non-metal gain. So bila gain positif, tambah, dia dapat. Okay, klorin dapat berapa elektron? Dia perlukan lagi berapa? Dia perlukan lagi 1. So tambah 1 elektron dan menjadi anak panah. Okay, ingat kalau dia dapat elektron, dia jadi negatif. Dia jadi negative charge. So dia akan jadi Cl minus. Okay, boleh faham? Okay, so tolong faham yang ni. Next kita akan tengok contoh contoh-contoh compound yang terbentuk daripada ionic bond ni. Okay.